والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan berkongsi untuk kuliah subuh pada hari ini, iaitu tafsir daripada juz amma, tafsir daripada surah-surah dalam juzuk yang ke-30. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan surah An-Naba. Pada perkongsian yang sebelum ini saya hanya sekadar kongsi beberapa ayat sahaja. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu berkaitan dengan surah. Surah An-Naba, Syekh Wahbah Zuhaili menyebut surah An-Naba ialah surah Makkiyah yang mengandungi 40 ayat. Surah Makkiyah yang mengandungi 40 ayat. Berdasarkan ilmu ulumul Quran, surah-surah di dalam Al-Quran merujuk kepada tempat turunnya surah terbahagi kepada dua jenis surah, iaitu pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Para ulama ulumul Quran cenderung kepada dua penafsiran berkaitan dengan surah, iaitu pertama, surah-surah ini diturunkan berdasarkan tempat, maka disebut turun kat Makkah disebut sebagai surah Makkiyah. Kalau turun dekat Madinah wa ma haulaha dan sekitarnya disebut sebagai surah Madaniyah. Pandangan yang kedua adalah berdasarkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbal hijrah, iaitu surah-surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai surah Makkiyah, walaupun turun tidak di Makkahul Mukarramah. Mana-mana yang turun sebelum daripada hijrah disebut sebagai surah Makkiyah. Dan surah-surah yang turun selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai surah Madaniyah. Maka surah An-Naba adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi 40 ayat. Di antara ciri-ciri surah Makkiyah ialah mengandungi ayat-ayat yang pendek dan ayat-ayat yang tidak banyak. Itu ciri-ciri surah Makkiyah. Ayat-ayat dia pendek, kemudian dia tak banyak. Dia tak sampai ratusan ayat. Ratusan-ratusan ayat ini biasanya surah Madaniyah. Walau bagaimanapun, ada surah-surah yang disebut sebagai surah Makkiyah
wa fiha ayatun madaniyah. Surah-surah yang Makkiyah tapi ada ayat-ayat madaniyah, ataupun surah-surah madaniyah ada ayat-ayat dia ayat-ayat Makkiyah. Sikit-sikit macam tu. Nama surah disebut sebagai suratu An-Naba. Surah ini juga dikenali sebagai suratu Amma kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya dengan menyebut amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, iaitu orang Quraisy tentang berita yang besar. Tasmiyatus surah, nama-nama surah ini, para ulama mengatakan nama surah adalah ijtihad para sahabat. Nama-nama surah ni tasmiyatus suwar min ijtihadis sahabah. Nama-nama surah ini adalah ijtihad para sahabat. Dia bukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tauqifi min Allah. Dia bukan tauqif ataupun qat'i daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nama-nama surah ini biasa ada nama, banyak nama. Nama-nama disebut dalam hadis, disebut di dalam ayat Al-Quran itu sendiri, kemudian dipilih oleh sahabat yang menulis Al-Quran, menulis nama, kemudian dipilih nama sekian sebagai nama surah. Sebab tu kadang-kadang kita lihat cetakan-cetakan Al-Quran, nama surah pun berbeza. Sekian tempat, sekian cetakan, nama surah sekian. Sedangkan dalam cetakan yang lain, namanya lain. Macam contoh suratu Ghafir contoh. Dalam sebahagian cetakan menulis suratul Mu'min. Dia berbeza cetakan, berbeza pemilihan nama surah. Macam juga suratul Fatihah, ada pelbagai nama suratul Fatihah. Ada menyebut sebagai Sab'ul Mathani, Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi biasa kita sebut suratul Fatihah. Walaupun di dalam surah tersebut tidak mempunyai ayat-ayat berkaitan dengan nama, kan? Dalam suratul Fatihah tak ada perkataan Al-Fatihah dalam suratul Fatihah. Walaupun kita sebut Al-Fatihah, tapi tak ada pun ayat dia, Al-Fatihah dalam tu. Ada yang ada ayat macam suratu Amma ataupun suratul Naba, ada perkataan tersebut dalam ayat itu. Macam suratul Ikhlas, tidak ada langsung perkataan Al-Ikhlas dalam tu, dalam suratul Qul huwallahu ahad. Jadi disebut sebagai suratu Amma ataupun suratu An-Naba kerana ada perkataan An-Naba. Surah ini memaparkan perihal hari kiamat dan hari kebangkitan yang menjadi perhatian orang ramai. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka sentiasa berbincang kerana perkara berkaitan dengan kiamat, perkara berkaitan dengan kebangkitan ialah perkara yang kita sebut sebagai fitrah. Walau macam mana kafir dia sekalipun, walau macam mana ateis sekalipun, persoalan berkaitan dengan kebangkitan adalah persoalan fitrah. Orang akan sentiasa terfikir dia akan mati, kemudian macam mana kemudian harinya. Semua orang akan fikir macam tu. Sebab tu manusia dari sudut kebangkitan ini terbahagi kepada pelbagai cara fikir. Sama ada dari sudut yang mereka ambil daripada agama ataupun yang mereka fikir daripada logik mereka sendiri. Kebanyakan agama-agama samawi mengatakan bahawa selepas daripada kita mati, kita akan dibangkitkan balik. Semua agama-agama samawi akan sebut macam tu, mati, bangkit balik, kita akan dihisap atas apa yang kita buat di dunia.
Kemudian ada sebahagian agama-agama yang kita sebut sebagai agama cenderung pada langit, ya. Boleh jadi ada pengaruh langit pada agama tersebut, seperti Hinduism, Buddhism, ataupun Zoroaster dan sebagainya. Agama yang ada pengaruh langit, ya. Dikatakan agama Buddha itu adalah agama yang ada cenderung pada langit, ya. Kalau dirujuk pada kitab-kitab mereka yang asal, kan, menyebut berkaitan dengan ketuhanan, Tuhan yang satu, menyebut berkaitan dengan hari kebangkitan dan sebagainya, ya. Tapi kitab-kitab yang kemudian sudah terlalu banyak penyelewengan. Kitab-kitab mereka yang kemudian menyebut berkaitan dengan reincarnation, contoh, ya, tidak ada hari kebangkitan, mati kemudian bangkit balik dalam tubuh badan orang lain, ya, ataupun mati bangkit dalam binatang ke dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga sebahagian golongan yang kita sebut sebagai logik ataupun logik yang tidak betul, golongan etis dan sebagainya, yang cenderung pada pandangan bahawa selepas mati kita akan habis begitu sahaja, ya. Haba'an manthura, jadi seolah-olah debu yang berterbangan, ya. Ataupun disebut sebagai golongan-golongan yang kita habis bagaimana habisnya masa, kan. Matilah, habislah, tak ada bangkit, tak ada hisab, tak ada apa, ya. Jadi itu perbincangan fitrah, ya. Semua orang akan terfikir, akan sentiasa terfikir kita ni kalau mati macam mana, ya. Sebab tu semua orang dia akan bersedia ke arah itu. Walau bagaimana imannya, walau bagaimana kekufurannya, dia akan sentiasa terfikir dan bersedia ke arah itu, ya. Orang kafir sekalipun, paling-paling kurang dia akan sedia duit kalau sakit, ya. Dia akan sedia duit kalau nak mati, kan. Malahan kadang-kadang mati tu lagi banyak kena sedia duit berbanding dengan hidup, kan. Nak uruskan kematian lagi banyak berbanding dengan hidup, ya. Jadi lebih baik hidup daripada mati, ya. Itu sebahagian keagamaan. Jadi orang-orang kafir Quraisy sentiasa berbincang berkaitan dengan perkara tersebut, ya. Bila mereka bincang perkara tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala jawab perbincangan orang-orang Quraisy. Dia kata, kita ni macam mana, ya, kalau Muhammad ni betul, kalau kita bangkit balik macam mana, ya. Sebab orang-orang kafir Quraisy, mereka walaupun mereka kufur kepada keagamaan, kita sebut macam tu, ya, akan tetapi dari sudut fitrah mereka percaya pada Tuhan yang satu, ya. Orang-orang kafir Quraisy ini, kalau dari sudut sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ya, walaupun mereka kita sebut sebagai jahiliyah sahaja, ya. Orang-orang kafir Quraisy ini kita sebut sebagai jahiliyah, jahil berkaitan dengan Tuhan yang sebenar, ya. Sebab mereka tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, akan tetapi menggunakan wasilah, menggunakan berhala, sebagai kita panggil apa? Sebagai wasilah ni apa dia? Penghubung sahaja, ya. Perantara sahaja, kan. Tetap percaya pada Tuhan yang satu, tetapi guna wasilah, sama ada wasilah yang kecil ke wasilah besar, mereka menyembah perkara tersebut, ya. Berbanding dengan ketamadunan yang lain, berbanding dengan Arab Jahiliyah, ya, mereka percaya banyak Tuhan dan mereka percaya pada Tuhan selain pada Allah, kan. Arab Jahiliyah mereka tak percaya ada Tuhan selain pada Allah, tapi mereka percaya ada wasilah selain pada Allah. Perantara itu ada, ya, tapi Tuhan tetap satu,
berbanding dengan ketamadunan India, ketamadunan China, ketamadunan Rom, Parsi dan sebagainya. Mereka percaya banyak Tuhan yang lain selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dari sudut hikmah pemilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Arab Quraisy, sebab mereka lebih dekat dengan fitrah berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab apa bangsa-bangsa lain tidak dipilih Allah Ta'ala secara hikmahnya? Kenapa tak dipilih diturunkan Islam? Kerana mereka lebih dekat dengan fitrah berbanding dengan bangsa dan tamadun yang lain. Sebab apa Islam tu tak diturunkan pada orang Melayu contoh, kan? Kenapa tak diturunkan sekitar Nusantara ni? Kenapa tak diturunkan di India? Kenapa tak diturunkan di China, di tempat-tempat lain? Sebab mereka tu fitrah jauh berbanding dengan fitrah orang Arab Quraisy. Dan surah An-Naba menceritakan banyak perkara berkaitan dengan kewujudan hari kebangkitan. Jadi kita nak kuatkan balik fitrah kita. Kita yakin hidup ni tak sia-sia. Kita yakin hidup ni tak sia-sia, tapi kita duk main rasa-rasa saja. Maka nak kena yakin perkara tersebut, kena kembali kepada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut sekian, akan berlaku sekian. Allah Ta'ala akan sebut nanti akan sampai, kamu akan mati, kamu akan dihidupkan balik. Nak kukuhkan kepercayaan itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan dalil-dalil kewajaran perkara itu berlaku. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala cipta sekian. Bila suatu perkara yang dicipta, sampai satu masa dia akan dihancurkan. Kerana yang hanya kekal itu adalah pencipta sahaja. Pencipta sahaja yang kekal. Yang dicipta semuanya akan hancur. Allah Ta'ala cipta dunia, Allah Ta'ala cipta langit, semua akan dihancurkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan penciptaan perkara tersebut. Surah ini juga menyebut berkaitan dengan hari keputusan bagi seluruh makhluk. Hari pembalasan kita, sama ada baik, sama ada buruk, sama ada syurga, sama ada neraka, disebut di dalam surah ini. Surah ini juga menyebut berkaitan dengan targhib wa tarhib, iaitu galakan melakukan perkara-perkara baik dan ugutan kepada perkara-perkara yang buruk. Allah Ta'ala ugut, Allah Ta'ala juga galakkan, supaya kita mendapat balasan yang baik ataupun balasan yang buruk di akhirat. Jadi itu secara kesimpulan umum berkaitan dengan topik dalam surah An-Naba, ataupun secara umumnya berdasarkan nama surah tu, Allah Ta'ala cipta pasal hari kebangkitan, pasal hari kiamat. InsyaAllah kita masuk satu persatu berkaitan dengan ayat. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk pada fasal yang pertama, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 16. Diletakkan di bawah tajuk kenyataan tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil kepastiannya. Jadi dalil, apa itu dalil? Kita sebut betul ke akan berlaku perkara ini? Inilah tanda. Dengan tanda ini perkara itu yakin akan berlaku. Allah Ta'ala sebut perkara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud tentang apakah yang mereka saling bertanya-tanya, iaitu orang Quraisy. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentangnya. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari sara hidup, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh, dan kami jadikan untuk kamu cahaya yang amat terang, dan kami turunkan dari awan air yang banyak mencurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang lebat. Ya, Sadaqallahul Azim, ayat pertama sehingga ayat 16. Menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim daripada Hasan Al-Basri bahawa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah diangkat menjadi rasul. Mereka bertanya-tanya tentang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ya, orang-orang bertanya, apa yang Muhammad bawa ni? Ya. Apa ajaran yang dia bawa? Apa agama yang dia bawa? Ya. Orang-orang mencuri-curi dengar apa yang Nabi SAW sebut. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ini, kalau tuan-tuan tengok sebahagian riwayat menyebut, ya, mereka ni mengekori Nabi SAW. Kemudian siang dan malam mereka dengar apa Nabi buat. Ya. Ada riwayat yang disebut oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan menyebut riwayat selepas dia masuk Islam, dia cerita hampir setiap malam dia mengintip Nabi SAW. Ya, kemudiannya apabila dekat dengan subuh, dia nak balik. Bila nak balik, dia bertembung dengan Abu Jahal, Abu Sufyan ni. Duk intai-intai Nabi. Bila kat subuh nak balik, bertembung dengan Abu Jahal. Dalam riwayat menyebut ada 3 orang yang bertembung ketika itu. Ya, malam diorang bukan macam malam kita, kan? Ada lampu apa semua. Jadi mungkin masing-masing duduk bucu masing-masing. Bila nak balik, bertembung. Kau buat apa kat sini? Kan? Abu Jahal kata pada Abu Sufyan, Abu Sufyan kata pada Abu Jahal, buat apa kat sini? Dia kata, aku intip Nabi SAW. Ya. Dia kata, esok jangan datang dah. Kalau nampak orang kita intip Nabi SAW, kita dengar apa yang Nabi baca Al-Quran dan sebagainya, nanti semakin ramai orang buat macam kita. Ya. Orang dengar-dengar, takut orang masuk Islam. Ya. Kalau orang intai-intai, orang Arab ni faham apa yang Nabi SAW sebut, nanti ramai pula masuk Islam. Ya. Jadi esok jangan datang. Ya. Esok-esok bertembung lagi, datang juga lagi. Yang kata tak nak datang tu, sebab Al-Quran itu membawa, kita sebut, kalau dengar tu sedap bagi orang Arab lah yang faham. Kalau dia dengar, dia faham benda tu, nak dengar lagi. Sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain. Bila dengar, nak dengar lagi. Bila dengar, nak dengar lagi. Ya, kita orang Melayu tak faham mana. Sekali dengar, mungkin tak berapa tertarik macam
Allah Ta'ala kurniakan pada orang Arab, ya. Tapi itu dulu punya orang Arab. Sekarang punya orang Arab sama je macam kita, ya. Orang Arab sekarang ni sebut ayat Quran pun dia pun tak faham, ya. Suruh tulis ayat Quran pun tak boleh tulis, ya. Dah sampai tahap itu orang Arab, ya. Macam ada satu dokumentari, ya. Dokumentari itu tanya dengan budak-budak dan juga orang tua orang Arab, ya, cuba sebut ayat sekian, ya, cuba sebut surah sekian, ya, apa maksud ayat ini, tak boleh jawab semua. Majoriti tak boleh jawab, ya. Yang boleh jawab pun kalau suratul Ikhlas, dia bolehlah jawab. Sama macam budak-budak kita baca Qul huwallahu ahad, budak-budak kita pun boleh jawab, kan. Jadi orang Arab sekarang dah sampai tahap itu. Cakap bahasa Arab pun dia tak faham, ya. Jadi itulah Al-Quran yang menyebabkan orang jadi tertarik, ya. Orang jadi tertarik sampai tahap ada riwayat yang menyebut kepada Abu Jahal, dia kata bila dia dengar Al-Quran menangis dia. Ini Abu Jahal, ya, bukan orang-orang sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat lain pun berlaku, cuma kepada Abu Jahal berlaku macam tu. Dia dengar Nabi SAW membaca Al-Quran, menangis dia. Bila menangis, dia lap mata. Kemudian dia kata, Muhammad telah sihir aku. Allah Ta'ala jentik hidayah pada hati dia, ya, kemudian dia tolak terus hidayah itu. Dia kata, ni Muhammad dah sihir aku ni, ya. Sedangkan Allah Ta'ala dah jentik hati untuk terima, ya. Tapi kerana keegoan, ya, dia tolak terus hidayah itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, ya. Para ulama mufassirin mereka khilaf apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan an-naba', ya. Ada sebahagian yang mengatakan an-naba' itu ialah al-qiyamah, ya. Berita yang besar itu adalah al-qiyamah. Ada yang mengatakan an-naba' itu adalah Al-Quran, ya. Berita yang besar itu adalah Al-Quran. Jadi perselisihan saja, cuma maksud yang lebih sama saja, ya. Sebab itulah an-nabi, perkataan nabiyun, ya, diambil daripada perkataan naba'un. Naba'un, nabiyun, an-naba', ya. Dhu naba'in azim. Nabiyun itu apa maksud nabi? Dhu naba'in azim, ya. Nabi itu maksud dia si pembawa berita yang besar, ya. Diambil daripada perkataan naba'un, ya. Daripada mana perkataan nabi? Nabi ini asal daripada perkataan apa? Asal daripada perkataan naba'un, ya. Suratu An-Naba', ya, diturunkan kepada Dhu Naba'in Azim, kepada si penerima berita yang besar, iaitu Nabi SAW. Ada yang menyebut An-Naba' itu adalah hari kiamat. Ada yang menyebut An-Naba' itu adalah Al-Quran. Kedua-dua adalah berdasarkan pandangan sahabat mufassirin ridwanullah alaihim ajma'in. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ya. Iaitu mereka bertanya-tanya tentang perkara tersebut, ya. Mereka khilaf berkaitan dengan perkara tersebut, ya. Orang-orang Arab Quraisy sendiri pun berbalah kalangan mereka, ya. Kalangan mereka pun kata kita ni mati macam tu je lah, kan? Ataupun kita ni mati kemudian kita dibangkitkan, ya, sebagaimana nenek-nenek kita dibangkitkan, macam itulah, ya. Nenek-nenek kita ada sebut pasal kebangkitan ini, ya. Sebab orang-orang Arab Quraisy masih lagi
beriman dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Syariat Nabi Ibrahim ini syariat Islam lah. Sama je macam syariat setiap Nabi ni sama saja. Secara asas dia sama semua. Ya. Solat, zakat, puasa, haji, ya, syahadah. Semua syariat Nabi ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sama je syariat. Cuma pendetilan, ada yang ditambah, ada yang dikurangkan, itu sahaja. Tapi asasnya daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada solat. Daripada Nabi Adam tu sampailah pada Nabi Muhammad semua ada syariat solat. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada syariat puasa. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada syariat zakat, semua ada syariat haji. Nah, kita cuma teruskan saja sebab kita agama yang sama dengan nabi-nabi sebelum pada kita. Cuma para ulama tidak mendetailkan. Macam ada sebahagian yang diketahui, ada sebahagian yang tidak diketahui pendetailan. Macam solat daripada Nabi Adam sampailah Nabi Ismail alaihi salam adalah 4 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang ataupun 2 rakaat malam. Itu daripada Nabi Adam sampailah Nabi Ismail, 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Macam mana 2 rakaat itu tidak didetailkan, tapi lebih kuranglah sama. Sujud, rukuk lebih kurang sama. Bacaan ada beza-beza, setiap syariat itu. Tapi nak bandingkan 2 rakaat dulu dengan sekarang, dulu lagi berat. Kita jumlah banyak, tetapi tidak seberat dulu. Sebab tu Nabi Musa AS bila Nabi dapat syariat 50 waktu, dia kata, macam mana nak solat 50 waktu, dia kata. Dapat 2 waktu daripada dulu pun tak boleh solat orang. Nabi Musa AS bagi cadangan pada Nabi SAW. Pengalaman manusia ni daripada dulu sampai zaman aku ni, yang 4 rakaat pun tak lepas. Bukan 50 rakaat, 50 waktu kita dapat waktu Isra wal Mi'raj. Nanti Isra wal Mi'raj biasa orang cerita yang tu, kan? 50 waktu, minta kurang sampai jadi 5 waktu sahaja. Kalau dapat 50 waktu betul, macam mana kita ni, kan? Memang tak boleh kerja, Sebab itulah yang jadi Bani Israel yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradata wal khanazir, menjadi beruk dan babi ni, kerana dikhususkan betul-betul satu hari sahaja. Hari Sabtu tu tak boleh buat apa langsung, tak boleh kerja langsung, semata-mata kena puasa, semata-mata kena solat pada hari itu. Secara khususnya puasa lah. Hari Sabtu tu kena puasa, wajib setiap minggu puasa hari Sabtu. Tak boleh kerja, tak boleh makan, tak boleh apa. Menyebabkan diorang berbuat trik dengan Allah Subhanahu wa taala, tahan ikan pada hari sebelum, tuai pada hari kemudian. Jadi itu yang menjadi perselisihan di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka bincang. Sebab tu orang yang berbincang secara jujur, orang yang bersih hatinya berbincang secara jujur, maka mereka pasti akan jumpa jawapan. Sebab tu sahabat-sahabat yang berbincang secara jujur, muhasabah. Sebab tu kalau kita bincang dengan orang kafir sekalipun yang betul-betul jujur, dia pasti akan senang terima. Ambil masa, mungkin masuk Islam lah, kan? Macam siapa tu yang famous, Andrew Tate tu, orang kenal dia, orang-orang muda semua kenal dia, masuk Islam.
pengikut dia berapa bilion orang, ya? Kaya pula tu, ya? Disebut pasal Islam ni macam mana, akhirnya masuk Islam, ya? Akhirnya masuk Islam. Kalau nak dibandingkan penerimaan orang-orang Eropah, orang-orang kita sebut sebagai Western Society ni kan, orang-orang Barat kepada Islam, lebih positif jauh, berbanding dengan penerimaan di negara kita sendiri, ya? Kita ni Islam lama, tapi jumlah kemasukan orang Islam, orang-orang bukan Islam kepada Islam perlahan, berbanding dengan di Eropah, berbanding di Amerika dan sebagainya. Penerimaan orang kepada Islam laju, cepat. Orang masuk Islam tu cepat sangat. Kita tengok cara mereka dakwah, kat situ masuk Islam. Kita mungkin tak jumpalah dekat pasar malam orang dakwah. Orang pasar malam tu orang ajak masuk Islam, buat debat apa semua, ajak masuk Islam. Kita tak jumpa benda tu. Ya, sebab kita dah selesa kan, semua orang kita Islam saja, kan? Tapi kat sana kita jumpa benda-benda tu. Sebab tu kalau fikir-fikir balik, sangat terhutang budi pada orang-orang yang masih buat kerja dakwah kan, seperti orang tabligh, ya? Seperti orang-orang dulu yang dah banyak buat kerja dakwah, ya? Sampai keluar-luar dia pergi ke Sabah, Sarawak, Islamkan orang. Itu pun kalau kita banding, sebenarnya tak boleh banding juga dengan mubalik Kristian. Pergi ke kampung-kampung di Sabah, Sarawak, stay kat situ. Kita pergi sekali celup, lepas tu balik. Lepas tu orang tu jadi kafir balik, kan? Macam kita kat sini ni, antaranya Ustaz Akhwan contoh, ya? Ustaz Akhwan tu pergi ke Sabah, merata dia pergi, ya? Nak cuba stay memang tak boleh stay lah. Dia pun keluarga kat sini, anak pun ramai kan, ya? Tapi katanya ada kahwin di sana juga, ya? Tapi dia usahalah. Kita terhutang budi dengan orang-orang macam tu, ya? Yang mengambil tugas fardu kifayah, ya? Mengangkat dosa umat. Orang macam kita ni yang tak buat apa-apa kan, saya lah terutamanya kan, kita tak buat apa sangat pun, ya? Tak ada seorang pun yang pernah kita Islamkan, tak ada seorang pun kan. Kita pun tak pasti orang-orang yang Islam yang saya, contoh saya ni mengajar ke apa ke, saya pun tak pasti orang-orang Islam yang dengar kita punya syarahan menjadi semakin baik. Itu pun saya tak tahu juga, sebab saya mengajar majlis surau juga kan. Yang saya ajar ni orang-orang yang baik je kan. Saya pun tak mengajar luar pada majlis surau, ya? Kita tak pergi ke pasar, kita tak pergi betul-betul jumpa orang, mengajak kepada perkara baik, ya? Yang saya mengajar majlis surau dan orang-orang dah baik dah kan. Orang semua dah baik, kita nak cakap apa sangat kan, ya? Berbanding dengan orang luar yang lebih banyak mihnah dia. Kita nak cakap orang tak dengar ke, orang baling kapak ke kat kita, tak ada kan. Alih-alih majlis surau je semua orang baik-baik, ya? Jadi saya kira itulah dulu untuk pengisian pada pagi ini, ya? Ayat pertama sehingga ayat kedua, sehingga ayat ketiga. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun, ya? Tentang apakah yang mereka perselisihkan, bertanya-tanya, iaitu tentang berita yang besar yang dibawa oleh Nabi SAW, yang jadi perselisihan zaman berzaman. Orang sentiasa bincang, ya? Jadi Allah Subhanahu yang mereka bincang itu, Allah Subhanahu Wa Taala bawa jawapan, ya? Jadi kamu bincang-bincang, ini jawapan dia. Kamu nak terima tak terima sahaja, ya? Dari sudut, dan itulah yang dimaksudkan daripada ayat pertama sehingga ayat ketiga, insya-Allah. Wallahu taala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.